Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam channel Brozul. Okey, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, jangan lupa subscribe dan jangan juga lupa tekan loceng di bawah ini guys. Supaya apa guys? Supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video yang terbaru saya uploadkan untuk anda semua guys. Okey guys, bagi anda yang baru saja bersama dengan saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Okey guys, sebenarnya kali ni saya nak buat reaction 3 video guys. Okey, pertama videonya saya iaitu kisah tentang Agong kita. Dan di sini dia ada buat caption lah mengenai tentang Agong kita itu. Pasangan diraja siapa penduduk di gerai makan sekumpulan rodong yang sedang menjamu selera dikejutkan dengan keberangkatan KDYMM Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dan KDYMM, maksudnya KDYMM tu ya guys ialah maksudnya di sini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong yang berangkat menyantuni mangsa banjir di Temeloh. Diorang datang ke Temeloh tu adalah untuk melihat masa-masa banjir. Kemudiannya seorang dari rodong yang asalnya sedang makan menyapa Seri Paduka Baginda tuanku yang memandu melintasi gerai itu. Rodong tersebut menyangkakan Seri Paduka Baginda tuanku dan rombongan hanya melalui jalan tersebut. Tanpa diduga, Seri Paduka Baginda tuanku menghentikan perjalanan dan berkenan singgah di gerai itu. Lebih menunjukkan Seri Paduka Baginda tuanku Raja Permaisuri Agong sempat bertitah. Baginda nak menyaksikan rodong tadi menghabiskan makanan tengah hari beliau, sekaligus mengundang gelak ketawa semua rodong yang berada di gerai tersebut. Seri Paduka Baginda tuanku berdua kemudiannya memesan minuman dan bertanya khabar rodong-rodong yang berada di gerai tersebut. Okey guys, sebenarnya saya ada video tentang Baginda yang menyapa rodong-rodong di situ. Okey guys, jom kita tengok video tersebut guys. Jom guys. Okey guys, kita tengok video tersebut. 1, 2, 3. Boleh. Pinjam kita ni. Boleh. Mereka dalam perjalanan untuk pergi ke Temeloh sebenarnya guys. Untuk melihat masa-masa banjir. Kemudian disapa oleh seorang rodong lah. Dan dia pun turun dan duduk di situ sekali bersama dengan rodong-rodong di gerai itu. Maaf ya guys, gambar video ni tak berapa jelas sangat. Macam dah terlalu banyak di kopi dah dia jadi dah tak clear guys. Permaisuri berjenaka pula guys. Dia cakap dia nak tengok rodong tu makan hingga habis. Okey guys, kita dah tengok video tadi tu. So kita dah tengok video tadi tu guys. Macam mana Permaisuri dan Sultan turun sekali di gerai tersebut dan mereka pun memesan makanan dan minuman sekali sambil berbual-bual dengan mereka yang ada di gerai-gerai tu. Mereka memang sangat baik hati guys. Dia memang orang kata Sultan kita ni mesra rakyat. Dia boleh naik motor, bonceng motor dengan rakyat dia, boleh pandu sendiri kereta dia dan boleh duduk di gerai makan biasa sama dengan orang biasa. Memang saya sungguh respect guys dengan Sultan kita yang ni. Okey guys, untuk kali ni kita pergi ke video yang kedua guys. Katanya video ni dah tular dah 2-3 hari yang lepas, tapi saya baru sempat nak buat reaction tentang video ni. Katanya pak cik ni dia buat bonggol guys. Dia buat bonggol pula bonggol guys bonggol jalan raya di tepi rumah dia. Sebenarnya asalnya bonggol yang ada tepi rumah dia tu dah ada 2 bonggol, tapi katanya terlalu bising dan bising sangat. Ada yang terlalu laju bawa kenderaan di tepi rumah dia dan dia gunakan duit apa guys? Duit daripada iSina dia, iaitu duit daripada KWSP. Yang sama ni ada yang kita yang dah dapat duit KWSP tu, ada yang buat permulaan perniagaan ataupun untuk buat apa perniagaan mikro, dan ada yang buat perniagaan kecil-kecilan, dan ada gunakan untuk macam-macam lah. Tapi
pakcik ni lain pula ceritanya. Dia gunakan duit tu untuk buat bonggol di tepi jalan rumahnya, ataupun kalau orang Indonesia panggil polisi tidur. Betul lah orang Indonesia. Bagi ada orang Indonesia yang dengar dan tengok video saya ni, betul kan polisi tidur, iaitu bonggol yang di atas jalan raya tu. Dan dia buat 13 bonggol guys. Banyaknya, ya Allah. Dan kosnya dikatanya di situ. Okey guys, saya ada artikel dia. Okey guys, jom kita tengok artikel dia. Macam ni katanya, baru-baru ini tular di laman sosial mengenai seorang individu berkongsi gambar jalan masuk ke rumahnya yang dibina 11 bonggol baharu menggunakan tar, dan menyatakan bonggol tersebut dibina oleh jirannya. Nur Muhammad Roslam berkata dia membina bonggol tersebut kerana terganggu dengan bunyi kenderaan disebabkan ada segelintir pemandu yang memandu laju di kawasan itu tanpa mengira masa. Bilik tidur saya berada di bahagian tepi yang berdekatan dengan jalan itu menyebabkan bunyi bising kereta dan motosikal mengganggu tidur. Saya tertekan sangat dengan masalah ini. Tambahan pula saya mempunyai masalah kesihatan, gangguan mental, tetapi belum lagi mendapat rawatan. Sebenarnya saya mahu membina bonggol yang landai saja, tetapi tar itu cepat mengeras menyebabkan ia menjadi bonggol tinggi sehingga tidak boleh dilalui semua kereta kecuali pacuan 4 roda. Katanya sambil membelanjakan RM1,080 guys untuk membuat bonggol tersebut daripada pengeluaran RM5,000 wang Aisina, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, untuk membina bonggol-bonggol tersebut. Okey, artikel ni saya dapatkan daripada Bernama ya guys. Okey, kalau nak dikatakan salah pada Encik Nur Muhammad Roslam ni, saya rasa ada tak betul yang dia buat bonggol ni sebenarnya. Tetapi janganlah buat terlalu banyak. Buat 2 pun dah cukup dah, sebab yang asalnya tu dah ada 2. Tapi kalau nak tambah lagi pun buatlah 2 lagi, 4 pun cukup lah. Ataupun sebelah sana buat 2, sebelah sini sikit buat 2. Tak payahlah sampai tambah lagi 11 menjadikan 13 bonggol kan guys. Itu akan mengakibatkan kerosakan kenderaan pada kenderaan-kenderaan ringan seperti kereta lah. Kereta terutamanya drive shaft mudah rosak, ataupun absorber mudah rosak. Dan kalau bagi kita bawa motosikal pun memang tak selesa kalau ada 13 bonggol guys. Bayangkan tinggi-tinggi pula tu. Dia kata dia tak sempat nak buat bonggol tu bagi nipis. Sebenarnya dia nak buat landai je, tapi tar tu cepat sangat keras, dan maka tar tu cepat keras dan bonggol dia tinggi-tinggi. Okey guys, saya pun ada video tentang cerita ni. Jom guys kita tengok video dia guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak test bonggol. So, Tes bonggol. bonggol hok dikatakan viral seluruh Malaysia. Sami dah bonggol 2, kedua, 3, ketiga, keempat, keempat, sampai menjerit-jerit guys anak-anak dia dalam kereta tu. ketujuh, ke-8. Banyak sangat bonggol dia. Banyak sangat bonggol dia guys. 10, 11, 12. Okey, ni anak bongok kecil, anak bongok tanggi. Ada anak bonggol guys. Kali main Ya kayu ni patah. Allah. Masya Allah. Yalah guys, kalau kita nak buat bonggol tu pun janganlah terlalu banyak sampai macam tu. Sebenarnya jalan di Malaysia ni dia punya kelulusan daripada JKR untuk meluluskan satu-satu jalan raya tu. Tapi kalau dah banyak macam ni, memang salah lah guys. Bukan tak salah, salah. Boleh buat bonggol, sebab sebelum tu memang pihak JKR dah buat 2 bonggol di tepi jalan ataupun di tepi rumah dia tu. Tapi mungkin dia rasa macam tak puas hati, masih lagi bising dan mengganggu dia nak tidur. Dan dia pun ada sakit, dia katanya tadi. Dan dia buat lagi 11 guys. Masya Allah, banyak guys 13 bonggol guys. Ini kalau orang bersalin lalu kat situ guys, terus tu beranak guys. Okey guys, kita berpindah ke satu lagi cerita guys. Okey guys, sebenarnya kita baru saja dikejutkan dengan pemergian iaitu Syekh Ali Jabir ya guys. Seorang ahli ulama yang terkenal, iaitu saya ada artikel je guys. Ratusan orang ramai membanjiri jalan raya. Orang ramai sanggup menunggu di tepi bahu jalan raya untuk mengiringi Syekh Ali Jabir ke tanah perkuburan ketika melintasi Jalan Pemuda, Pulau Gadung, Jakarta semalam. Allahyarham, Syekh Ali Jabir dihantar ke sekolah berasrama Islam Darul Quran
Sli Pondoh Tanggerang untuk dikebumikan. Semasa dalam perjalanan, para penduduk dilihat sanggup memberhentikan kereta malah menunggu untuk memberi penghormatan terakhir. Keadaan ini menyebabkan pihak polis terpaksa masuk campur dan menghalang orang ramai agar tidak berkumpul. Walau bagaimanapun, orang ramai tidak dibenarkan masuk ke rumah Allahyarham kerana polis tidak membenarkan selain ahli keluarga, rakan terdekat dan media-media untuk melihat Allahyarham dimandikan serta dikebumikan. Kita berasa satu lagi kehilangan ulama yang ada di atas muka bumi ni. Memang benarlah, Allah akan ambil satu-satu ulama yang ada di bumi ini agar kita sentiasa beringat dan supaya kita sentiasa, apa orang panggil guys, saya pun tak berapa pandai sangat nak cakap macam mana, supaya kita, yalah, kalau dah ulama semakin lama semakin hilang, maka kita semakin susah untuk mencari agama kita. Maksudnya susah untuk kita nak belajar di mana untuk kita menuntut ilmu. Sedangkan ulama semakin lama semakin kurang di atas muka bumi ni. Dan saya ada juga video dia guys, tapi video dia pendek saja, berdurasi 15 saat. Okey guys, apa pun, jom kita tengok video tersebut. Okey guys, jom. 1, 2, 3. Sedih guys, ulama semakin hari semakin kurang. Seorang lagi ulama telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap sangat video je guys. Jom kita ulang lagi sekali tengok guys. 1, 2, 3. Berapa ramai orang yang ada di kiri dan kanan jalan raya mengiringi arwah untuk ke tanah kuburan. Okey guys, betapa di situ kita tengok, kita rasa mencemburui. Maksudnya kita mencemburui kematian arwah kerana kita tak tahu bagaimana cara kematian kita suatu hari nanti. Adakah kita akan diiringi dengan ramai orang seperti ini dan disedekahkan Al-Fatihah? Tambah-tambah pula masa ni COVID. Memang setiap kematian tu, bila waktu COVID, memang kurang orang yang nak datang untuk mensolatkan jenazah kita. Tapi kita tengok orang alim ulama guys, walaupun COVID-19, tapi dia punya ramai orang mengiringi arwah. Memang tak boleh dikira. Seperti kita ada dulu arwah Nik Aziz ya guys, memang beribu-ribu orang daripada pelosok negeri, pelosok negara, pelosok dunia datang untuk mensolatkan arwah untuk kali terakhir. Jadi kita sebagai orang biasa ni guys, semoga kita pun mendapat husnul khotimah guys, supaya kita tak ada mati dalam kesesatan. Semuanya husnul khotimah untuk kita. Dan semoga kita doakan moga arwah ditempatkan di kalangan golongan orang-orang yang beriman guys. Okey guys, itulah tadi 3 video yang saya sempat untuk kongsikan kepada anda semua. Jangan lupa subscribe dan jangan juga lupa share kepada kawan-kawan anda. Dan semoga apa yang saya sharekan ini ada manfaatnya. Mana yang tidak baik tu jangan diikut dan mana yang baik tu kita contohi ya guys. Okey guys, sampai di sini sahaja untuk video viral kita. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Goodbye guys. Bye bye.